Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Khamis yang barakah. Mudah-mudahan hari ini kita dalam kesejahteraan, dalam rahmat dan dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dah lama tak bersiaran bersama dengan encik suami. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik. Dah lama tak masuk jemputan istimewa. Betul. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan istimewa. Ya, sebab sibuk sekarang ni. Ya, sibuk sangat. Jadi tak dapatlah nak terima jemputan selama ni. Asyik menolak saja jemputan. Jadi apakah yang menyebabkan terbuka hati untuk menerima jemputan? Sebab ramai yang menunggu saya untuk ramai menanti-nanti yang menunggu-nunggu. Jadi kita kena raikanlah yang menanti-nanti ni. Kemunculan Encik. Okey. Apa ni, macam mana Encik tahu ada orang yang menanti-nanti kemunculan Encik? Tu tengok komen-komen ni, ramai lama tak nampak ustaz, kemana menghilang. Lama tak nyanyi tu. Jadi ramai menanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya rasa ramai yang bersyukur juga ustaz tak nyanyi. Sebab kalau tak, mereka dihantui dengan nyanyian yang pecah rekod tu. Yang pecah lirik. Tapi nampaknya ada yang sebut lama ustaz tak nyanyi. Jadi encik kena bersedia ya di hujung nanti. Boleh? Bersedia apa jualan nasyid ke lagu ke apa jual encik bersedia ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi bersedia demi peminat bersedia sampai akhir. Musim hujan ni orang kata. Musim hujan. Jadi diorang tak akan salahkan nyanyian encik lah. Maksudnya sebab dah musim hujan, bukan sebab pecah lirik tu menyebabkan hujan turun, tidak. Okey. Sekejap, betulkan sikit bahu sebelah sini. Gitu. Penampilan suami, penampilan isteri ya. Okey. Dahsyat ni. Yelah, jatuh maruah saya. Kenapa kata ustazah ni, kenapa baju suami tak gosok tu betul. Okey, baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kita persilakan kepada jemputan tetamu istimewa kita untuk memulakan majlis zikir. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis pagi ini dengan kesyukuran dulu Ustazah. Alhamdulillah. Bersyukur. Masya-Allah. Dipanjangkan umur, diberi satu lagi peluang untuk menebus kesilapan mungkin, mencari sesuatu yang mencari kekuatan ataupun memakbulkan apa yang tidak makbul lagi tu. Maknanya kita berusahalah untuk mencapai apa yang kita belum capai, insya-Allah. Dan kesyukuran insya-Allah kita dipertemukan lagi ustazah. Masya-Allah. Orang lain menggelupur melihat ustazah. Tak adalah menggelupur macam menggeletar, takut saya. Saya menggeletar. Jadi orang lain menggelupur, menangis-nangis jumpa ustazah. Masya-Allah. Saya tak nangis-nangis. Kenapa tak tahu ni? Encik langsung tak heran dengan saya. Macam tak ada apa-apa pun. Okey, kita mulakan Tata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, diikuti dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 10 ayat pertama surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami daripada sisimu rahmatmu. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dalam setiap urusan kami ya Allah petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita biasa ulang 3 kali dan yang ketiga tu kita baca terjemahan. Okey. InsyaAllah kita sambung 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ni nasyid. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tidak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Encik, saya rasa Encik punya nada lagi sedap daripada saya. Sentiasa, Semestinya. semestinya. Okay, memang overconfident selalu Encik suami saya ni. Tapi sebenarnya Encik, saya boleh je nasyidkan lagu doa ni dengan sedap. Tapi sebab saya kan perempuan, jadi saya biasa akan buat macam tak bolehlah mendayu-dayu tu. Jadi saya biasa Allahumma rahamna bil Quran. Dia macam bukanlah didayu-dayukan. Jadi saya bagi chance je lah pada Encik. Walaupun tadi memang ada terpleot sikit macam tapi tetap saya bagi saya rasa Encik memang lebih sedap. Di luar jangkaan peminat-peminat semua kan. Maksudnya wah, okey suara ustaz. Gitu. Walaupun pecah diri. Okey. Sekarang kita akan teruskan bacaan Asmaul Husna. Seperti biasa majlis zikir kita dengan bacaan Asmaul Husna, kita mengalungkan, tetapi yang kita harap, yang kita berusaha adalah untuk menghayati bacaan Asmaul Husna ini. Dan juga bila kita sebut setiap nama Allah ini, walaupun nampak kita melagukan dengan lidah, tetapi biarlah hati kita itu sedar dan rasa khusyuk. Itu sangat penting. Walaupun kita mungkin tak faham semua makna setiap nama Allah tersebut, tetapi kita boleh hadirkan hati ketika menyebut nama Allah tersebut. Jangan hanya pada lidah. Jadi yang memimpin sangat penting lah. Jadi yang memimpin bacaan tu, yang paling utama kena menyebut nama Allah tu dengan hati. Sebab zikrullah itu bukan zikir ini sebut. Dia sebut pada lidah, dia sebut juga di hati, dia sebut juga di ingatan, dan sebut dengan perbuatan. Gitu. Sebab itu orang yang khusyuk, dia punya fizikal zahir dia pun nampak khusyuk. Tapi kalau tengah nas'aluka ya man huwallah, macam entah ke mana-mana, mata tak fokus semua tu, jadi menunjukkan sebab khusyuknya hati, dia boleh terlihat pada khusyuknya fizikal, khusyuknya zahir. Khusyuknya batin boleh terlihat pada khusyuknya fizikal lah. Khusyuk zahir, khusyuk batin boleh terlihat pada khusyuknya zahir. Jadi silakan Encik. Semua dah ready? Ya, alhamdulillah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim, al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhilus sami'ul basirul hakamul adil, al-latiful khabir, al-halimul azim, al-ghafurul syakur, al-aliyul kabirul hafizul mukit,
الحسيب الجليل الكريم رقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Suara Encik memang power. Dia macam boleh dengan nada yang tinggi. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih di atas tetamu jemputan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang tak kenal. Sebenarnya ni encik suami saya. Kok lah dia yang tak kenal, yang baru masuk. Kenapa Ustazah duduk tepi lelaki dekat-dekat tu? Mungkin dia orang pun dengar saya panggil encik-encik tu kan. Dengan lelaki boleh duduk rapat. Ni encik suami, encik suami dah 18 tahun ni. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih sebab bersabar dengan saya selama 18 tahun. Masya Allah. Terima kasih bersabar dengan saya juga. Maksudnya hubungan suami isteri ni sebenarnya ikatan yang terkuat mengikat adalah kesabaran. Betul. Selain daripada kasih sayang, maksudnya kasih sayang penting, memang perlu, memang asas. Prihatin, lepas tu tolak ansur. Tetapi nombor satu adalah kesabaran. Saya setuju. Saya nak tambah sikit. Okey, silakan. Berdebar saya ke ni nak tambah apa-apa, Cik? Dia macam ni Ustazah. Ya. Bila kita bercakap tentang sabar ni, masing-masing boleh claim siapa lebih sabar. Suami boleh claim dia lebih sabar dengan pasangan. Ya. Isteri boleh claim saya lebih sabar dengan awak. Saya lebih menyimpan perasaan dengan awak. Saya berkorban segalanya untuk awak. Masing-masing boleh claim. Ya, betul. Tetapi di mana ukuran dia, Ustazah? Siapa yang lagi Siapa yang lagi sabar? sebenarnya yang layaknya mengklaim sabar ataupun sebenarnya siapa yang lebih sabar nak sabar? Okey. Adakah suami? Buat bertenang. Macam bukan luar perasaan ni. Bukan. Okey, baik. Suami macam saya ni mengaku saya banyak sabar. Ustazah kata banyak sabar, contohlah. Okey. Jadi tapi di sana tak ada ukuran meter di belakang tu. Ya. Tak ada ukuran. Tak ada kayu pengukur. Tak ada kayu pengukur di belakang tu. Oh, hari ni suami tinggi sabar dia. Besok isteri sabar tinggi. Tak ada. Betul. Jadi kita tak boleh berhujah kita ni banyak menyimpan rasa, memendam perasaan. Betul. Tapi hakikatnya Encik kena berani berhadapan dengan wanita-wanita ni. Hakikatnya saya kena mengakuilah tahap kesabaran wanita tu tinggi juga sebenarnya. Saya kena akuilah. Sebab saya rasa kalaulah satu benda yang kita perlu fikir sebagai suami adalah bagaimana dia bersabar melalui saat-saat dia mengandung hari pertama tu sampai dia melahirkan tu. Dekat setahun Encik. 9 bulan tu hampir 1 tahun. Trauma tu, fobia tu, memikirkan nak bersalin tu. Ya, betul.
takut tu sejak hari pertama dia tahu mengandung. Memanglah gembira kan. Memang gembira. Bagi orang yang dikurniakan zodiak ni gembira. Ya. Tetapi bila dia melalui proses alahan tu, suami pun alahan juga. Terlebih-lebih alahan. Suami pun nak alah juga, isi alahan. Jadi dia isi pun encik alahan teruk tak? Oh. Kurang. Ada yang teruk ada tak? Dia dah Yang pertama, lupa lah yang tu. pertama. Yang pertama Bagus. alahan sampai bersalin. Sampai bersalin. Itu saya ingat. Hampir semua pun alahan teruk lah Ya, encik. betul, hampir semua. Salah cakap tadi. Hampir semua. Saya memang alahan teruk, masuk hospital, masuk air, rasa macam nak mati pun pernah. Maksudnya minta maaf dengan suami sebab tak boleh sesak nafas. Dan saya kalau hamil, encik ingat tak? Berat badan saya akan menurun, menyusut. Betul. Paling berat pun kalau mengandung sampai 9 bulan nak bersalin 60. Betul. Maksudnya saya akan menyusut sebab alahan tu sampailah nak bersalin. Oh, sedap dia cakap tak teruk. Okey. Jadi kesimpulannya Ustazah. Ya. Sebelum kesimpulan ada satu lagi. Pun begitu, kita kena akui juga kesabaran suami melayani kerenah isteri. Betul, diakui. Membebelnya ada puncanya, ada sebabnya. Betul. Tetapi jika nak sebut ni susah ni depan ustaz betul-betul ni. sebut je cik. Betul. Maksudnya conclusionnya sabar itu pada suami tinggi, sabar pada isteri pun tinggi. Sama-sama tinggi. Jadi benda ni benda yang kita tak nampak Ustazah. Jadi kita kena tak boleh berhujah. Aku lebih banyak sabar pada kau, saya lebih sabar pada abang lebih banyak sabar pada sayang contohnya. Gitu. Dia ni mami lebih sabar pada daddy contohlah. Mami mana ni? Contoh panggilan semua. Panggilan contoh. Jadi banyak kesabaran, banyak juga yang ditelan, banyak juga yang luah. Jadi luahan tu bukan tak sabar. Itu mungkin cari penyelesaian. Ya betul. Terbaik encik. Ya. Setelah 18 tahun encik makin matang. Memang matang Ustazah. Baru nak matang. Saya ni macam kanak-kanak lah lelaki ni kadang-kadang. Dia lambat faham. Perangai macam kanak-kanak sekarang ni kan. Kadang-kadang lah. Walaupun sentiasa. Okey, encik. Macam mana orang lelaki dia nak bersabar sebab perempuan ni kadang dia nak bercakap, dia nak meluah, dia nak borak, dia nak bercerita walaupun benda remeh-remeh. Yeah. Kadang contoh pillow talk lah kita panggil sebelum tidur. Perempuan banyak lagi idea nak bercakap, nak bercerita, tapi orang lelaki dia dah dia kadang-kadang orang lelaki buat-buat dengar. Kan? Buat-buat berminat padahal isteri nampak sangatlah muka dia tu macam tak, mata tu dah lari-lari, muka tu tak fokus, badan pun macam dah bagi signal. Perempuan walaupun dia tak berapa nak dengar tapi dia pandai cover tau. Dia buat-buat macam berminat. Padahal fikiran ke lain. Ya ke ni? Lelaki memang tak boleh cover lah. Okey, macam mana ya encik sendiri pengalaman dengan sepanjang berkahwin ni, macam mana nak mengakui fitrah yang Allah ciptakan wanita ni, dia suka bercakap, suka berkongsi cerita, suka macam tu. Okey, pandangan cik, adakah perempuan kena berubah supaya dah faham orang lelaki memang tak suka sangat ni, so kena stop je, tak payahlah nak cerita-cerita sangat, nak berborak. Macam mana cik? Jawapan saya sebagai orang pengalaman 18 tahun ni Ustazah. Ya, baru je 18 tahun. Menjadikan Ustazah sebagai kajian kes. Saya kajian kes. Okey. Dia walaupun begitu, satunya adalah fitrah wanita begitu. Ya. Kalau tanya pada semua wanita-wanita kat luar sini, makcik-makcik, akak-akak, adik kakak semua ni, dia jawapannya betul dah Ustazah. Lelaki memang begitu. Kita je asyik bercerita, memulakan cerita, berkongsi, berhenti di office macam mana. Tetapi respon mereka biasa-biasa ataupun tak respon. Betul. Itu fitrah. Jarang lah, bukan jarang, kurang lah lelaki balik-balik, abang ada masalah lah kat office tadi. Ini tak ada, jarang sangat. Dia suka, dia rasa boleh handle sendiri dan dia rasa dia boleh, tak nak buat isteri dia pening. Itu salah satu sifat lelaki yang hebat lah. Betul. Yang keduanya, perempuan ni pandai sebenarnya. Wanita ni pandai memberi emosi. Itu kelebihan yang cukup-cukup hebat lah. Macam Ustazah juga emosi sedih begini, tiba-tiba boleh jadi emosi gembira. Saya tak boleh. Kalau sedih lah. Kalau tak gembira lah. Susah nak tukar dalam masa yang sekejap. Tetapi wanita ni hebat.
Walaupun dia tak suka, betul dia macam Ustazah tak suka dengan saya bercerita contohnya, tetap memberi Ya, perhatian. betul. Ya, walaupun masa tak tepat tapi memberi perhatian. Ya. Dan fikirkan secara serius. Ni lelaki tak suka juga ni. Benda-benda yang biasa-biasa je, tapi wanita ni tak lebih fikir jadi benda serius. Jadi benda yang kata lucu jadi serius pula kan. Contohlah, contoh. Tak semua macam tu. Ustazah tak begitu. Jadi pandangan saya lah adalah lelaki kena cuba ubah. Jadi pendengar, layan isteri nak bercerita. Ya, walaupun dah habis idea dah berkongsi dekat kedai-kedai minum kopi. Dan kita kalau bercerita dengan kawan-kawan kan semangat. Orang lelaki kan? Ya. Kau dengan kawan semangat. Ya. Ada je idea, tapi dengan isteri tak reti nak respon. Betul. Sebab apa jadi gitu? Dia mengikut topik satu tak sesuai. Kalau topik Ustazah bercerita pasal bola contoh semalam Manchester United kan, dia seri, dia mungkin tak layak dah pergi, mungkin. Tak layak pergi Liga, Champion League kan, contoh. Emosi dia. Jadi kita sabar ya bang, sabar. Saya baru perasan betul lah topik. Cuba Ustazah cakap pasal politik. Ustazah akan lihat itulah lelaki sebenar. Dia akan tak bagi ruang kepada isteri bercakap. Cuba cakap pasal handbag, mesti lelaki kalah. Mungkin. Tak tahu lelaki suka handbag. Contohlah. Biasanya orang perempuan ni akan cakap bab syurga, neraka, alam barzah, padang mahsyar, titiang sirat. Itu yang tak masuk kot tajuk dengan lelaki. Betul. Biasa pasal zikir, majlis ilmu, bertaubat, istighfar. Jadi boleh jadilah sekali-sekali tukar topik, barulah rancak perbualan tu. Baik. Kalau cerita pasal benda tu semua. So lelaki lebih ke duniaan, wanita lebih ke akhiratan. Sebahagian lah Ustazah. Okey, baik. Kita dah tahu dah tu antara tipsnya. Masya-Allah. Betul. Tuan puan yang dihormati lagi dikasihi. Kita buat kesimpulan sikit daripada kita punya bicara santai ni. Betul. Tuan puan sekalian, dalam hubungan suami isteri, nombor satu melebihi daripada semuanya adalah kesabaran. Kesabaran. Walaupun kehidupan kita bahagia, alhamdulillah bahagia, tidak bererti keluarga yang bahagia itu tidak ada ujian. Bahkan boleh jadi keluarga yang bahagia tu ujiannya lebih banyak. Betul. Tetapi kedua-duanya melalui ujian demi ujian itu dengan kesabaran, dengan kemaafan, dengan berlapang dada. Akhirnya setiap ujian yang datang, konflik yang datang, dia dapat diuruskan dengan baik. Kadang-kadang orang yang nampak bahagia boleh kekal 30-40 tahun tu, hari-hari ada benda yang nak gaduh. Ada je benda. Jadi mereka ni lebih meluah pada waktu yang sesuai. Kadang waktu tak sesuai pun meluah, tapi dia meluah juga, tapi lepas tu settle. Jadi tuan-puan sekalian, kebahagiaan rumah tangga bukanlah terletak pada konflik itu kurang atau sikit atau banyak. Betul. Tetapi ia terletak bagaimana kita menguruskan konflik apabila ia berlaku. Betul. Cantik penutup tu. Subhanallah. Tambah sikit tak boleh? Sila. Saya suka Encik dulu. Saya yang selalu tambah. Sekarang Encik selalu tambah. Sebab saya belajar dari Ustazah. Kena banyak bercakap. Betul. Okay. Depan live. Depan live banyak bercakap, belakang live. Okey, tambahan sikit lah. Penutup tadilah ni cabaran ujian kasih sayang kan. Jadi macam penceramah terkenal saya dengar dia bercakap. Namanya Ustazah Asma Harun. Encik dengar ceramah dia? Ya, dengar selalu. Encik dengar ceramah orang perempuan? Dia seorang je. Dia seorang dia Encik dengar. Okey. Dengar dengan isteri saya lah. Nama Asma Harun juga. Sama. Ya Allah, tak ada orang lain. Memang minat sangat. Kalau penceramah Puan Asma Harun, isteri Puan Asma Harun. Okey, silakan Cik. Apa dia? Dia punya kata-kata tu, kasih sayang sebenar ni bukan diuji semasa sorok-sorok pergi melancong Ustazah. Pergi masa ada gaji, dapat gaji. Masa makan malam-malam. Bukan masa tengok TV. Maksudnya cinta tu bukan diuji masa seronok-seronok gembira. Okey. Cinta diuji masa ada konflik. Bagaimana kita mempertahankan cinta tu. Masya-Allah. Kalau kita berjaya lepas ni, dan mana kita betul-betul menyayangi lah. Contoh. Kalau kemudian ujian lain pula, dia tak habis-habis ujian ni. Macam kita dulu banyak ujian, pasangan lain pun banyak ujian. Jadi macam tu sebenarnya proses dia.
Ya. Cabaran demi cabaran dalam rumah tangga tu jadi satu pengikat kasih sayang. Betul. Jadi kita pun bila kita bercakap begini sebenarnya kita pun bersedia untuk diuji. Sebab kita kan diuji dengan kata-kata juga kadang-kadang. Betul. Kemudian apa cabaran seterusnya? Next, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Ya. Jadi dia ada fasa-fasa ujian dan cabaran tersebut. Jadi itulah maknanya insya-Allah lah moga-moga kita semua pun berjaya melepasi ujian dan demi ujian dalam rumah tangga. Ya. Mungkin tuan-puan bila dengar apa yang kami cakap ni, mungkin ada yang terfikir, kenapa macam banyak sangat ujian ustaz-ustazah ni? Kami berdua ni macam banyak ujian. Sebenarnya antara beratnya ujian dalam antara kami berdua ni sebenarnya dia bukan isu kita berdua. Betul. Perasan atau tidak? Betul. Sebenarnya antara kami dua, of course lah adalah tu isu-isunya suami isteri, of course lah adalah isu suami isteri. Tetapi kerana ujian kami yang kalau pada fasa sekarang adalah saat kami berdua bekerja bersama-sama 24 hours bersama-sama, urus syarikat sama-sama pengarah syarikat. Sebenarnya lebih banyak kalau konflik berlaku adalah berkaitan dengan kerja ataupun berkaitan dengan pekerja. Kerja ataupun pekerja. Bila ada konflik di pejabat, ada masalah di pejabat. Kalau kita pejabat asing-asing, kalau dulu saya kerja tempat lain, encik kerja tempat lain, kita jarang pun berkongsi cerita masalah tempat kerja. Betul. Sebab tak relate pun kau nak cerita dan dia pun tak boleh nak tolong. Tapi bila kita dalam satu meeting, kemudian orang lain selesai meeting dah selesai, kita sambung lagi meeting dalam kereta on the way balik rumah. Kita sambung lagi meeting tu sampai ke rumah. Kadang-kadang cuba juga supaya disiplin, jangan bawa balik hal-hal tersebut ke rumah, tetapi agak sukar juga untuk disiplin tersebut. Jadi kadang-kadang saya yang sambung, kadang encik suami yang sambung. Jadi ujian tu kita masih lagi dalam fasa bersama-sama urus syarikat ni lebih kurang dalam 3 tahun bersama-sama, sama-sama board of director. Jadi masih lagi dalam proses untuk kita jadi stabil ataupun harmoni. Boleh jadi lepas 5 tahun kita boleh betul-betul separate, kita boleh sekian-sekian. Jadi namun alhamdulillah seperti mana disebutkan, kesabaran, kemaafan, tolak ansur. Subhanallah. Baru ni kita ada dengar satu nasihat daripada seorang motivator terkenal, penulis dan juga penceramah, kita tak sebutkan nama, yang mana beliau ni orang yang dah umur 60 lebih, usia perkahwinan dah lebih 40 tahun, dan beliau menyebutkan bahawa pillow talk adalah satu perkara yang sangat penting dalam hubungan suami isteri. Pillow talk. Apa dia encik? Apa itu pillow talk? Sesi sembang santai sebelum tidur. Sebelum tidur. Itu namanya pillow talk. Kerana pillow talk ni dia dah sampai peringkat hari tu kan semua dah penat buat kerja, kesibukan, sampai tahap kita nak tutup mata dah. Sampai tahap kita nak end kan hari ini. Nak tutup cerita hari ni, nak kita kata apa ya? Nak buat conclusion kehidupan hari ni. Subhanallah. Ustaz ni dia sebut macam ni, dia kata saya kata macam ni, risau kadang nak buat pillow talk, nak borak-borak sebelum tidur, contoh nak muhasabah diri lah, boleh jadi gaduh. Kadang konon nak muhasabah diri, saya ada nak cakap kat awak sebelum tidur lah, contoh saya ada nak cakap kat awak sikit, saya sebenarnya tak ni, kan boleh jadi gaduh, nanti tidur macam ungkit balik apa yang berlaku siang. Apa yang beliau jawab, dia kata macam ni, pengalaman dia bila buat pillow talk ni, pillow talk dengan isteri ni menjadi rutin wajib. Dia kata rutin wajib dengan isteri, mesti ada pillow talk, mesti ada borak-borak sebelum tidur, mesti ada topik yang dibualkan ataupun luahan perasaan. Dia kata memang ada waktunya, dia kata daripada tutup lampu, buka balik, duduk balik, gaduh balik. Dia kata gaduh balik, awak macam ni, awak tu macam ni, gini. Tetapi dia dah buat disiplin. Pillow talk mesti berakhir dengan baik, mesti berakhir dengan saling mohon maaf dan saling memaafkan. Bukan seorang je minta maaf. Saya nak tanya cik, biasa orang perempuan yang minta maaf sebelum tidur ke lelaki biasa? Perempuan. Ya. Ya. Itu satu isu juga. Orang perempuan je yang selalu minta maaf, ya bang, kosong-kosong, saya harap awak redha pada saya. Orang lelaki dia jawab, yelah, okey, saya maafkan awak. Kamai lagi macam tak ada salah, tak ada dosa. Tapi ramai juga yang lelaki dah minta maaf juga ramai.
Agak sedikit. Saya ada buat kajian kes terhadap encik juga. Tadi kajian kes terhadap saya kan. Bukan, maksudnya dia boleh jadi orang lelaki, dia nak minta maaf, tapi dia macam kenapa? Tak keluar. Ego tak lagi. ada dosa kot. Oh, tak ada salah. Tak ada tak ada dosa. Dia rasa dia tak buat salah, dia rasa tak buat dosa. Kita perempuan buat salah ke, tak buat salah ke, sebelum tidur kita nak tidur nyenyak tau. Kita nak settle semua, kita minta maaf. Jadi sepatutnya orang lelaki, saya pun minta maaf juga dengan awak. Macam tu. Betul? Kita semua buat tips ni malam ni. Minta maaf sebelum tidur. Ya. Semua Ya, buat. Okey, Saya nak sebut pasal pillow talk ni. Yang saya sebut ustaz motivator penceramah ni. Isteri dia pun ada masa tu. Dia kata, betul kadang-kadang pillow talk ni, apa yang berlaku, mula nak borak sikit-sikit, nak luah sikit-sikit. Daripada lampu dah tutup, ready nak tidur, akhirnya dia kata, buka balik lampu bagi terang, duduk berhadapan, gaduh balik. Dia guna istilah gaduh balik. Saya kata, kita orang pun gelak. Kita kata, oh macam tu. Ya, tapi bila dah terbiasa, kita gaduh tu gaduh dengan kasih sayang. Lepas tu masing-masing meluahkan, lepas tu masing-masing salam, tidur akan lebih nyenyak. Sebab apa? Kita tak simpan hari ini dah habis. Maksudnya cerita hari ni dah tutup, cerita hari ni, esok adalah cerita baru. Kalau tak settle sebelum tidur, dia kata akan kemungkinan akan dibawa lagi kepada besok ataupun 2-3 hari selagi mana. Sebab antara ujian bagi wanita, bagi lelaki dia boleh tau. Lepas tu dia lupa dah apa berlaku, dia tak kisah. Tapi perempuan, dia ada risiko, dia simpan dan dia terbawa-bawa. Dan kesalahan tu boleh berlarutan lama. Betul. Jadi sebab itu dia kata nak buat pillow talk kena berani. Kena berani buat pillow talk. Dan dikata antara krisis silent mood dalam rumah tangga. Silent mood ni sampai peringkat suami isteri dah tak borak dah. Sebelum tidur masing-masing duk tengok phone. Lepas tu tak tahu telefon jatuh atas muka. Dah tertidur. Ataupun orang sebelah dah berkeruh. Tak ada borak, tak ada berbual-bual. Jadi sebelum tidur haramkan phone, letak jauh-jauh telefon tu. Oh, saya buat alarm. Belilah telefon pula, alarm clock. Belilah jam alarm tu. Janganlah jadikan telefon sebagai alarm. Sebab bahayanya bila kita set telefon ni sebagai alarm, kita letak dekat sebelah kat katil kita tidur, satu dari sudut, saya rasa ada benarnya juga kajian yang katakan telefon ni memanglah telefon ada gelombang. Dan gelombang itu mengganggu kualiti tidur. Saya baca kajian tu, saya percaya. Saya tak tahulah tuan-puan percaya atau tidak. Jadi, sebab itu saya selalu akan letak phone dalam bilik jauh, encik. Saya letak jauh. Encik perasan tak? Ataupun saya akan off. Tapi ada kata off pun masih tak ni, letak jauh-jauh dan off. So, sebab apa? Kecenderungan kita bila phone ada dekat-dekat, kita akan scroll. Lagi ada cerita viral, cerita gosip. Scroll. Tak pasal-pasal sebelum tidur mengumpat dengan suami. Abang tengok ni, teruk kan? Nyampah lah dia cakap macam ni. Maksudnya tu, ramai kajian kes tu, perempuan ni suka pegang handset semasa sebelum tidur. Kajian kes orang lelaki pun sama. Saya kurang lelaki sebenarnya pegang handset. Sebelum tidur. Tapi kadang dia tengok bola. Oh, tak tengok bola. Bukan dia baca politik. Tak baca politik malam-malam. Lepas tu dia tengok apa? Dia tak tengok apa-apa. Lepas tu dia tidur, nak sembang je. Nak tidur je. Okey, baik. Lagi fokus, nak tidur, makan-makan. Kajian kes terhadap diri sendirilah tu. Okey. Tapi ada masalah orang lelaki, dia main game. Main game. Bukanlah encik memang tak main game. Saya tahu encik suami tak main game. Tetapi ada kajian kes, orang lelaki dia main game. Jadi isi memang bengang. Sebab apa? Dia dah tak tolong masak, hidang makanan, urus anak pun tidur macam tu, dia ketagih game. Faham kan? Okey. Jadi kita cuba tuan-puan sekalian, phone ni letak. Ramai pula yang masuk. Tengok 6.4K encik. Terima kasih. Dia akan perasan lah tu. Tahu tak? Masalah cik suami ni, dia akan perasan. Dia kata live ni tinggi sebab dia. Tak. Tapi betul cik, saya rasa gitu. Sebab semalam paling tinggi 5.7K, hari ni 6.6K. Betul lah encik ni macam ada. Tak, dia suka topik tu. Topik tu berkait dengan semua orang. Okey, betul. Tapi cadangan saya Ustazah, pillow talk ni, dia kena buat ringan-ringan je topik tu. Betul ungkit lah. kenangan-kenangan dulu. Abang ingat tak dulu masa kita mula kahwin dulu kan,
abang ni kan Masalah suami tak ingat. Contoh lah. Contoh, betul. Isteri yang kena ingat. Suami kena ingatkan kisah-kisah tu. Kena ingatkan. Abang ingat tak dulu masa lahir anak pertama, kamu tu indah. Dia tak berat. Abang ingat tak ni? Kalau nak selit-selit lah, abang ni kan susah lah masa tu. Masa saya mengajuk dulu 5 tahun lepas tu, perempuan dia ingat 5 tahun lepas tu. Ya. Masa hari dia ingat semua. Kat mana? Ya, peristiwa Baju tu apa berlaku. dia ingat. Lelaki tak ingat dah, tapi dia ingat. Dia boleh lah ingat. Abang susah sangat nak pujuk, merajuk. Lain kali kan abang, pujuklah dalam nada yang biasa-biasa. Barulah ending dia, maaf ya bang, terima kasih. Betul lah. Kalau dia cerita pasal abang kat office tadi, kenapa tak call saya? Saya tunggu-tunggu abang call. Dia fikir mengungkitkan cerita tu. Cerita-cerita yang suami kata, apa ini nak tidur ni, cerita pasal benda-benda yang tak sepatutnya lah. Contohnya lah. Jadi, Ayat tu macam betul. Contoh. Ini bukan kajian pada Ustazah. Jauh-jauh. Okey. Jadi maksudnya topik tu pun kena pilih tepat Ustazah. Saya setuju. menggalakkan semua buat pilih talk bermula pada malam ini. Ya, pilih talk tu bagus. Tapi saya setuju apa yang Encik cakap. Kena pilih topik yang jangan berat sangat. Dan kena belajar juga perempuan let it go. Kalau ada benda-benda yang alah, kita semua ada kesilapan, kekurangan kan. Jadi kadang kesilapan kekurangan suami tu kita tengok sebelah mata dan let it go. Kalau benda yang rasa macam penting kita cakap supaya suami jangan ulang lagi, ataupun suami rasa penting kena cakap ke isteri supaya isteri ni tak ulang lagi kesalahan tu, maka bolehlah dicakap. Boleh cakap. Boleh, tak ada masalah. Ya, Buka tapi lampu balik. gaduh balik. Gaduh balik. Okey. Tapi lepas tu selesaikan dengan harmoni. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, masya-Allah. Saya nak sebut pasal pilot talk ni, memang ia ada kajian, dia ada penulisan yang panjang. Bagi orang yang menjadikan pilot talk ni sebagai satu rutin, dia akan menghindarkan silent mood dalam rumah tangga. Tuan-puan, antara killer ataupun pembunuh kepada bahagia, pembunuh kepada rasa cinta, pembunuh kepada kegairahan suami isteri untuk sebenarnya suami isteri dia sepatut ada gairah apa? Gairah bercerita, gairah untuk meluahkan masalah, ada gairah untuk gembira, Betul. untuk bergurau senda. Tetapi kadang-kadang sumber rumah tangga baru 10 tahun dia dah silent mood dah. Dia masa makan pun tak borak, buat masing-masing. Lepas tu masing-masing ada masalah, orang lain yang dia luar, kawan kan, mungkin adik-beradik. Lepas tu okey, hujung minggu ni saya nak pergi keluar makan ke kawan saya. Dia dah tak ada dah macam nak bina satu cerita bersama suami isteri. Cerita aku kau, bahkan sampai keadaan yang lebih dahsyat, dia bukan konflik dah, dia krisis. Konflik normal, krisis not normal dalam rumah tangga. Bila sampai peringkat krisis, dia tidur asing, dia tak ambil tahu langsung dah. Masing-masing macam hanyalah teman serumah. Kecuali mungkin kalau ada anak tu macam hubungan untuk anak saja, hubungan suami isteri tu tak ada. Sebenarnya tolong jangan biarkan silent mood dalam rumah tangga. Sebab itu kena ada rutin yang mana suami isteri dia istiqamah, konsisten bila dia bercakap. Waktu kerja tak sempat, balik rumah maghrib sibuk, isi masak, suami urus anak, bla 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 bla. Bila waktu kita berborak suami isteri? Jadi kena paksa juga, kena jadikan rutin sebelum tidur borak 5 minit. Dan jangan, tolong suami juga kena berubah. Tak boleh suami ni tukang angguk je. Tak boleh. Suami juga kena belajar respon dengan lebih baik, dan suami kena belajar juga bercerita. Suami kena paksalah diri. Betul. Ingat tak dulu ada ni. Apa sajalah sebenarnya kita boleh nampak orang lelaki berkawan dia ada topik, dia boleh bercakap. Dia boleh. So tak logik. Cuma dia tak nak paksa diri kot nak berborak dengan isteri. Betul, setuju. Saya ulang cerita dekat encik suami saya bab apa yang saya buat sebelum malam esok nak nikah tu. Saya ulang lebih banyak kali, dia masih lupa. Kadang saya teka, ingat tak apa yang berlaku? Apa sebenarnya saya buat? Saya masa kami bernikah dalam keadaan yang Terlalu simple. sangat simple, Sangat mudah. sangat mudah. Okey.
Sampai hantaran pun tak ada. Ya, Encik suami ni tinggal hantaran apa semua. Datang kosong macam tu je, Ya, akad itu nikah. kenangan Bawa paling- diri je untuk akad Paling nikah. memalukan lah. Sebenarnya ada hadiah dibawa, tertinggal, boleh tertinggal. Akad nikah pagi. Lepas tu tengah hari terus kenduri. Orang kata akad nikah sekali kenduri. Memang keluarga saya memang simple. Lepas tu asalnya hadiah-hadiah tu dalam sebuah kereta. Letak dalam sebuah kereta. Hantaran-hantaran tu bukanlah beri atas dulang, sebab mak ayah saya suruh bungkus je semua, tak nak bagi nampak hadiah-hadiah tu. Lepas tu bas kosong, tiba-tiba bas ada kosong. Orang yang bawa hadiah dalam kereta tu naik bas juga, dia lupa yang hadiah-hadiah dalam kereta dia. Dia Salah pun driver naik bas. naik bas, rombongan tu naik bas, tinggallah hadiah. Nak patah balik tak boleh. Jadi ni siapa nama ni, encik suami ni, kita panggil apa, pengantin ni datang tangan kosong, angkat rombongan pun datang macam tetamu juga, mari nak makan kenduri. Okey, cuma saya nak cerita simpelnya tu. Satu-satunya pasangan yang tak bawa hantaran. Ya, jadi kenangan lah tu. World of record. Ya, word of record, betul-betul. Yang pasangan yang kurang malu, bukan tak malu ya. Cuma contoh simpelnya tu, memang tak ada hiasan, memang tak ada pelamin. Saya ingat malam tu, esok kan nak nikah tu, saya naik motor, pengantin perempuan esok nak nikah ni, naik motor pergi ke bandar jauh sikit untuk beli sikit hiasan dalam bilik macam tu lah. Buat hiasan sikit macam bunga-bunga. Lepas tu hujan pula tu. Muncullah pengantin tak demam. Maksudnya very simple, urus sendiri. Saya pun pakai tudung bulat macam ni. Maksudnya mak bukanlah kata mak ayah orang kampung sangat ke sampai macam tu sekali, tak ada ni. Tak. Dia begini tuan-puan sekalian. Mak saya guru sains, guru fizik. Ayah saya orang berniaga. Saya bukanlah dilahirkan dalam keluarga yang susah. Jujurnya saya cakap. Dalam keluarga yang agak senang. Dibesarkan dalam keluarga yang serba ada lah. Ayah saya businessman yang agak berjaya lah. Tetapi kesederhanaan ibu ayah mendidik kami, itulah yang paling utama. Ibu ayah mendidik dengan sederhana dan didikan agama yang kuat. Tuan-puan sekalian, apabila encik suami menyatakan dia first encik suami bagi tahu, maksudnya dia nak jadikan saya isteri lah kan. Asalnya ibu ayah saya tak terima. Ya. Asalnya ibu ayah saya tak terima sebab ibu ayah saya jangkakan saya ni mengharapkan saya akan mungkin pasangan saya adalah seorang berlatar belakangkan agama. Ya. Maksudnya latar belakang maksudnya pengajian agama Islam, sebab saya pengajian syariah, pengajian Islam. Tiba-tiba encik suami ni chemical engineering dan ketika itu beliau masih belajar. Jadi masa kami bernikah, encik suami tengah belajar, study, buat master di UTM. Saya pula tak bekerja lagi. Bagaimana ibu ayah nak terima? Maksudnya tak bekerja lagi, maksudnya masih student untuk bernikah. Sebab itu alhamdulillah pernikahan tu berlangsung dengan sangat, dan sebenarnya 10 adik-beradik kami 9 orang dah nikah. Ibu ayah kami tak pernah letakkan hantaran. Betul. Tak pernah letak. Okey, sebab anak ni ada master, anak ni ada degree, anak ni 5,000. Tak pernah. Ibu ayah sentiasa serahkan kepada pihak lelaki. Terpulang nak bagi berapa, kami tidak ada tetapkan berapa-berapa. Ada yang bagi 2K, ada yang bagi 3K, ada yang bagi 5K. Tak adalah. Kalau tak ada yang lebih 5K, kalau lebih mak ayah macam tak setuju. Kalau banyak tak setuju. Sebelum tu ada dialog sana. Dialog jumpa ayah. Dialog sebelum menerima seorang chemical engineering. Siapa dia Tengku Fazli? Ahli muzik? Profesor? Engineer? Doktor? Chemical engineering. Mak, apa chemical engineering? Contoh. Kita dialog dalam cerita apa? Cerita Piramli. Dalam family. Tapi tak adalah dialog tu, dia reka je. Encik suami saya ni bila telah sebenarnya mak ayah bukan tak terima sebab apa-apa. Dia macam, Asma pergilah belajar Mesir dulu, janganlah nak cepat. Lepas dah ditolak dengan baik, tak diterima, encik suami saya ni dengan, nampak tak dia orang yang overconfident, tak tahu confident dia beli kat mana. Masa tu Shopee tak ada lagi. Dia datang seorang-seorang daripada UTM Johor. Dia naik bas, dia turun ke Terengganu.
Kemudian dia datang berjumpa dengan ayah saya berdepan sorang-sorang, tanpa keluarga, tanpa kawan. Itu antara yang saya rasa respect lah. Dia pergi jumpa, dan itu kali pertama pun kami berjumpa. Sebenarnya saya terima encik suami tanpa saya pernah tengok dia macam mana. Saya terima beliau, saya tak pernah tengok wajah dia macam mana, rupanya macam mana. Ada cerita, nantilah kita cerita semula, bukan pagi ni. Masalah perempuan tak boleh macam tu. Tengok perempuan ni, dia dah fikir macam mana kena, macam mana macam dia soalan. Dia akan serabut satu hari. Dia akan serabut kalau kita tak cerita. Satu hari kita akan cerita bagaimana boleh pertemuan kami ni. Tetapi bagaimana saya istikharah dan saya buat siasatan atas nama sahaja. Dan saya tak pernah jumpa, dan saya tak pernah tengok, bahkan gambar pun saya tak tahu. Dan saya tak tahu macam mana, tapi itulah jodoh yang Allah tentukan. Dan saya bertemu kali pertama ketika selepas suami saya tidak diterima oleh ibu dan ayah, peringkat awal tak diterima, bukan sebab apa-apa ya, bukan sebab mak ayah nak suruh saya pergi Mesir dulu, masa tu Habib Yuniza, pergi Mesir dulu, boleh jadi ada jodoh yang lebih baik, macam itulah lebih kurang. Lepas tu saya bagi tahu pada dia, maka setakat ni je lah hubungan kita. Nampaknya mak ayah termasuk nenek pun tak setuju. Okey, tak apalah tu. Lepas tu tak sampai 2 minggu macam tu, encik suami buat keputusan untuk jumpa direct dengan ayah saya, dengan ibu saya. Dia datang, dia kata dia telefon ayah, nak jumpa, nak pergi, nak jumpa. Jadi orang nak datang, takkanlah mak ayah saya nak tolak kan. Subhanallah, masa tu lah beliau datang, borak dengan ayah, jumpa dengan ayah, bagi tahu hasrat hati. Maksudnya kami tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Kenapa encik? Saya buku nota bertelefon ayah dulu nak jumpa tu. Ya, boleh encik. Semangat dia. Dia macam ni, suami punya takut nak jumpa dengan ayah, dia siap tulis skrip nak cakap macam mana. Bahkan bila dia nak telefon, nak bagi tahu dia nak datang jumpa ayah dengan mak ni, dia tulis. Dan dia memang nota ataupun diary tu, saya lepas nikah baru saya nampak. Ya Allah, dia tulis skrip. Nanti takut gagap nak cakap macam mana. Dia berlatih. So selepas tu, bila dia dah bercakap dengan ayah, dengan mak, alhamdulillah mak ayah terima dan suka. Macam lelaki ni macam sungguh-sungguh ni, jujur ni, maksudnya dengan ayat-ayat dia. Sehinggalah yang paling lucu, encik suami saya ni keluarkan ayat paling lucu yang dia keluarkan ialah, sampai mak ayah saya sebut, lucunya, tak apalah encik, nantilah cari semula, nanti kita buat sesi khas. Bersungguh pula dia, bersungguh cari. Tak apa cik, ada, saya tahu kat mana. Sebenarnya saya pun ada buku juga encik, saya pun ada buku juga, bukan cik je. Betapa takutnya nak telefon bakal tua. Encik, antara yang lucu, encik suami saya ni, dia tanya ayah saya, dia tanya, lepas dah dia borak dengan ayah, dia tanya soalan, Pak cik, saya ni lulus tak? Encik tanya soalan tu? Ya. Untuk pertemuan kali pertama? Ya. Buat ayah mak tu tergamam, terkejut, macam datang interview tau. Itulah yang ayah saya duk sebut, hai budak ni, boleh dia tanya lulus ke tak, macam datang interview, macam lah ada banyak calon, lepas tu dia lulus ke tak. Jadi dia terus tanya soalan tu pada pertemuan pertama dengan ibu ayah. Saya ni lulus tak? Lulus, orang Terengganu panggil lulus tak? Jadi mak ayah pun tak reti nak jawab. Lepas tu akan call 3 hari lagi. Tak adalah macam temu duga. Tapi tuan-puan sekalian, lepas daripada mak ayah jumpa, lepas tu mak ayah panggil saya, Asma, keluarlah. Saya jalan tak pijak tanah lah, sebab itulah kali pertama saya nak berhadapan dengan dia, dan kali pertama saya nak tengok siapakah gerangan orangnya. Itulah kali pertama. Jadi memang saya tak angkat muka lah, tunduk daripada awal sampai akhir. Encik tengok ke saya masa tu? Tengok. Daripada jauh. Sebab kami bukan duduk depan. Tapi nampak jauh. Maksudnya cik suami kat sini, saya ujung sana. Dan tak ada borak, mak ayah tak ada bagi borak ke, berpandangan mata tak ada, saya tunduk. Saya cuma nampak masa tu tinggi, lepas tu kulit hitam manis.
Handsome tak nampak? Tinggi, Encik tak handsome pun. Encik jangan perasan ya. Tak tahu handsome. Tak tall handsome. Okey. Tapi masa tu tak Tuan-puan tahu. sekalian, sehinggalah Tak terurus. kami tak terurus rabai. Ya Allah, tak tahu lah macam mana berkilat. Selekeh je dulu. Okey. Tuan-puan sekalian, sampai nikah kami tidak pernah dibenarkan bertemu melainkan dengan ibu ayah. Kalau nak jumpa, datang nak jumpa, lepas tu bertunang. Dalam tempoh bertunang pun, kalau nak jumpa dekat rumah depan ibu ayah. Dan semua adik-beradik begitu. Memang mak ayah tak benarkan kalau nak jumpa dan tempoh bertunang, nak bincang ke nak apa, datang ke rumah, mak ada sama ke, ayah ada sama, bincanglah apa-apa. Begitulah situasinya. Tak adalah dating-dating tu, jumpa makan dekat luar ke apa. Tapi ada sekali, masa tu saya nak pergi Mesir, encik hantar, kita ada makan tetapi bukan makan satu meja. Saya dengan kakak saya, encik suami dengan kawan dia. Dia makan meja sebelah sana. Masa tu saya nak pergi Mesir belajar jadi tunang hantar. Tapi tunang hantar pun ada family. Saya makan dengan kakak saya. Lepas tu encik suami makan kawan dia. Sebab memang semua aturan tu mak ayah dah cakap apa yang tak boleh dan sebagainya. Jadi sama juga masa bertunang bukanlah tempoh yang kita confirm jadi suami isteri, tuan-puan sekalian. Jadi antara batasan yang kami bina ialah panggilan. Panggilan sangat penting. Jadi tak dibenarkan panggil abang. Saya panggil encik suami ustaz. Dia pun tanya saya, kenapa panggil dia ustaz? Kenapa saya panggil? Padahal dia bukan ustaz. Dia bukan pengajar Islam, chemical engineering. Lepas tu bila dah bertunang, dia tanya nak panggil apa? Saya kata saya takkan panggil apa-apa yang romantik ke, abang ke apa, sebab itu panggilan istimewa untuk bila sah jadi suami. Dan awak belum sah dan tak ada jaminan pun kita akan, maksudnya masa bertunang tak ada jaminan pun akan bernikah. Confirm, yakin, confident akan bernikah sebab bertunang dah tempoh setahun sebab saya segi belajar di Mesir. Lepas tu saya buat decision saya akan panggil awak ustaz. Jadi kenapa encik saya panggil encik ustaz? Dia boleh mengelakkan rasa yang tak apa ni, Yalah, jaga fitnah, batasan. batasan. Encik panggil saya Ustazah. Jadi bayangkan masa bertunang, kalau ada apa-apalah urusan nak bincang masa kat kahwin, saya akan panggil ustaz, dia panggil saya ustazah. Sampai dah kahwin 2-3 hari pun, dah nikah 2-3 hari pun, kami masih tak boleh nak tukar. Nak tukar kepada abang ke, sayang ke, darling ke apa, masih ustaz, ustazah. Dia macam ni, panggilan membuatkan jadi ada batasan dan dia jadi formal. Jadi ada rasa hormat di situ, ada gap di situ. Dan saya yang tetapkan peraturan tu supaya tidak mahu melanggar batasan, sebab tempoh bertunang adalah tempoh yang sangat bahaya. Dan keputusan saya ketika itu pergi Mesir, saya tinggalkan phone. Masa tu phone dah guna dah, tapi bukan smartphone, tapi phone Nokia tu dah ada. Saya pun dah ada phone. Dah ada phone, kita boleh text message. Tetapi sebab saya tak nak diganggu fokus ketika saya belajar di Mesir, di Al-Azhar, saya tinggalkan phone supaya dia tak boleh contact saya. Dia tak boleh nak mesej saya tanya apa khabar ke apa semua, dia tak boleh. Sebab saya tengok kawan-kawan, minta maaf lah kawan-kawan, ya ada orang bila dah bercinta, dah bertunang, sentiasa WhatsApp, teks, kadang borak malam-malam. Dan saya tak nak ada situasi tersebut, saya tak nak buka ruang tersebut. Jadi kawan-kawan pun rasa pelik, kenapa Asma kau tak buat phone? Tak apa. Habis tu kalau mak ayah nak berhubung, tak apa, dia orang boleh berhubung dengan nombor telefon, saya ada mak saudara masa tu. Ataupun dengan kawan sebilik. Dengan kawan roommate ke. Jadi mak ayah kalau ada emergency, dia boleh call kawan serumit. Saya bagi tahu saya tak nak bawa phone. Sebenarnya saya tak nak ada ruang encik suami. Dia macam mana ya, bertunang ni dia ada ujian rindu. Dia ada ujian rasa nak WhatsApp mesej benda-benda yang, sebab kita rasa macam kita akan kahwin dah. Dia ada ujian ni. Apa yang saya buat? Encik saya tanya, masa bertunang encik ada tak rindu kat saya? Maksudnya orang bertunang ada rasa tak? Ingat tu ada lah. Ingat. Rindu tak ada? Ada. Ini cerita lama encik. Yeah. Orang bertunang mesti ada rasa macam ada. ingat-ingat, macam rindu-rindu gitu kan? Betul. Jadi bila encik datang perasaan tu, istighfar. Lebih kurang macam tu lah, macam ngaji Quran apa semua. Yelah tu. Alah, macam bagus sangat. Saya macam ni tau masa tu kan. Orang lain bila bertunang rindu, I miss you. Contoh kan, boleh terus cakap I miss you. Ataupun kalau solehah ke soleh, tak ada cakap I miss you. Sekurang-kurangnya cakap
tanya khabar, awak buat apa, padahal rindu. Ini ujian real orang bertunang. Betul, betul. Kita cakap benda real ni. Dah bertunang, dah nak kahwin kan. Jadi ada ujian perasaan tu. So, saya tak ada phone, tak boleh nak bagi tahu, nak tanya khabar pun tak boleh. Syarat tu saya juga yang buat. Ada kawan saya, dia bertunang juga, lepas tu pergi belajar sama dengan saya. Lepas dah sebulan 2 bulan, tunang dia hantar phone. Postkan telefon. Sebab apa? Dia kata, alah sekadar nak tanya khabar, awak buat apa hari ni? Nak borak-borak macam tu. Tak ada pun nak borak benda yang over, I miss you ke, nak borak benda-benda yang kotor ke, tak. Sekadar tanya khabar. Tapi perasaan tahu tidak, walaupun tanya khabar, dia sebenarnya proses melepaskan rindu. Macam itulah ibaratnya. Sekarang jadi, memang dahsyat. Sekarang lagi dahsyat lah. Anak muda sekarang. Okey, Encik, masa tu kalau saya ada teringat dekat Encik, kan, biasalah tunang, teringat kat tunang, saya buat apa? Saya sedekah Al-Fatihah. Masya Allah. Macam bagus sangat lah pula kan. Tak, sampai rasa mungkin masa tu kan saya belajar pengajar Islam, lepas tu bercakap Mesir pula, suasana bi'ah. Jadi saya terbentuk jadi solehah lah sikit. Faham ya? Jadi bila datang ujian bisikan syaitan tu, macam okey, teringat, rindu, macam macam mana ni, nak pinjam telefon kawan ke, nak bagi tahu awak apa khabar, rasa nak berborak, faham tak, rasa nak berkomunikate tu. Cik faham perasaan tu? Lepas tu apa yang saya buat? Ya Allah, Al-Fatihah ya Allah, sebut nama Encik, saya pun baca Al-Fatihah. Mungkinlah rindu itu dibawa oleh angin lalu. Masa tu lah Encik akan rasa buk. Oh, memang rasa lah. Rasa? Banyak kali. Banyak kali. Aduh lah. Terkejut ke kadang. Oh ya, macam macam tak adalah, macam begitulah untuk melawan perasaan tu supaya kita tidak terikut dengan perasaan, boleh fokus kepada belajar dan tidak mengganggu pengajian kita. Sebab masalah hati, cinta di luar belum tiba masanya sangat bahaya. Saya selalu sebutkan begini kepada pasangan muda, bila saya camah kursus kahwin, saya sebutkan begini tuan-puan sekalian. Cinta yang tersekat, nikmatnya sangat hebat. Saya ulang lagi sekali, cinta yang tersekat, nikmatnya sangat hebat. Maksud saya adalah, sebelum akad nikah, tolong sekat rasa cinta itu sebaik mungkin. Nak cakap I love you, I miss you, I want you, nak cakap benda-benda yang romantik, tahan dulu. Dia ibarat seperti empangan. Macam, ini saya selalu sebut pada remaja kalau saya camah kursus kahwin. Tengok empangan kenyir contohnya. Dia air itu bila diempang, ditahan daripada keluar, akhirnya boleh menjana tenaga elektrik. Dan itu tenaga yang sangat power. Contoh ya, kalaulah masa bercinta, masa bertunang, Encik pegang, dah selalu pegang-pegang tangan ataupun hujung-hujung dah biasa pegang, lama-lama dia punya current tu dah tak ada. Maksudnya lama-lama pegang tu dah tak rasa apa-apa. Sabar Encik, belum lagi. Ya, sekarang masih current. Masa walaupun dah 18 tahun, masih rasa berdebar-debar gitu. Okey, ini bukan aksi romantik ya. Saya sebutkan begini, jika anda mampu mengawal perasaan waktu bertunang, waktu bercinta, jaga batasan, tak pegang. Dan cinta itu cinta yang tersekat. Maksudnya tak dilepaskan, keinginan pegang, jangan. Selagi tak halal, selagi tak akad nikah, kita belum boleh pegang lagi, boleh sentuh lagi. Jadi itu ibarat cinta yang disekat. Jadi dia akan menghasilkan satu tenaga cinta yang luar biasa selepas cinta itu dihalalkan. InsyaAllah, walaupun dah kahwin 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masih lagi bila pimpin tangan tu, masih ada current. Cuba test. Oh, current. Okey, masuk current tu, masih ada, apa Encik? Apa nak gelak? Tak ada. Maksudnya, ada renjatan. Ada renjatan cinta. Ya. Maksudnya, bukanlah rasa rimas ataupun rasa kosong bila pegang tangan. Masih ada rasa debaran-debaran cinta tu. Gitu. Betul. Ke Encik tak rasa apa-apa kalau jalan pipi tangan saya? Rasa kan? Okey. Rasa-rasa ni tuan-puan sekalian, rasa-rasa ni datang daripada mana? Allah ya Wadud yang memberikan rasa cinta. Allah ya Rahman ya Rahim yang memberikan kasih sayang. Maksud saya ialah, siapa yang menjaga batasan sebelum nikah, kawal diri. Tak boleh buat benda yang haram, tak boleh cakap benda yang haram yang belum boleh sebelum kahwin. Allah akan mengekalkan rasa cinta itu dalam tempoh perkahwinan. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, ini hadis Nabi, kerana Allah akan memberikan
sesuatu yang ditinggalkan yang haram itu melalui jalan yang halal. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab rasa cinta, rasa jemu, rasa bosan, rasa benci, rasa-rasa ini makhluk Allah. Allah rasa ra-ra, berdebar-debar tu. Tuan-puan sekalian, sebab itu kita tak pelik ada orang kahwin 30 tahun, suami isteri boleh rindu-rindu lagi. Datang daripada mana perasaan tu? Daripada Allah. Saya percaya kerana pasangan ini menjaga hubungan dengan Allah dan pasangan ini menjaga cintanya dengan Allah. Saya pernah jumpa seorang lelaki dah dekat nak pencen. Masa tu saya ceramah. Lepas tu cerita bab rumah tangga. Lepas tu saya tanya, ada tak di sini lelaki yang bila dia nak balik, dia tak sabar nak balik dan dirindukan isteri dia. Lepas tu ada seorang lelaki angkat. Umur dia dah 50 lebih. Lepas tu semua dalam dewan tu macam tepuk tangan. Lepas tu saya kata, boleh encik cerita sikit? Dia kata, Ustazah, hari-hari, kami dah kahwin hampir 40 tahun. Hari-hari saya akan rasa rindu, nak tak sabar nak balik ke rumah, nak tengok wajah isteri saya. Encik ada perasaan tu tak? Ada. Tak sabar nak tengok muka saya. Kak Afi dah jumpa. Oh, Kak Afi dah jumpa. Kami kerja sama pejabat. Encik ada rasa jemu tak? Ada kalau tak kat rasa? rumah tu macam rasa nak jumpa lagi lah. Rasa nak jumpa lagi. Ataupun encik macam kat pejabat, haraplah tak nampak bini muka bini aku macam tu. Ha? Tak. Pejabat, bilik pejabat kita pun depan-depan. Ya. Kadang okey. InsyaAllah tak ada perasaan jemu. Ya. Encik rasa saya pernah tak jemu dengan encik? Tak. Encik rimas kan? Saya sikit cari encik, sikit cari. Ya, Kalau betul. boleh, okey, saya faham. Kadang saya bagi encik suami ni space juga. Sebab saya mungkin tak jemu, tapi saya rasa kan suami jemu asyik jumpa setiap hari. Okey, jadi kadang-kadang saya pergi camak, encik suami tak ikut. Lepas tu saya mulalah, okey tak apa, tu cerita lain. Saya nak cerita pasal encik ni. Saya kata ya Allah, encik masih rindu? Ya Ustazah. Isteri bekerja? Tak, isteri rumah. Tetapi kebiasaan yang dia buat adalah walaupun di pejabat, dia akan teks isteri dia. Dia akan teks. Dia jadikan rutin WhatsApp isteri. Saya kata itu memang adalah tip dan kaedah dan amalan yang betul mengukuhkan rasa cinta. Sebab ramai orang lelaki, wahai orang lelaki, tolong dengar, orang lelaki malas nak tulis WhatsApp dekat isteri. Oh, macam nak tunjuk kat sebelah. Orang lelaki malas nak WhatsApp dekat isteri. Gitu. Bukan. Saya bukan tunjuk pada encik. Saya tunjuk pada lelaki di luar sana yang tak seperti encik. Okey, tuan-puan. Perempuan pun jangan panjang. Jangan panjang-panjang. WhatsApp. Tapi kalau Terlebih panjang macam karangan. Okey. Okey, baik. SPM. Encik, Tak, saya bukan tunjuk pada Ustazah, saya tunjuk pada perempuan lain. Perempuan lain. Okey, tapi kalau karangan tu, okey, kalau benda yang indah pun tak boleh panjang sangat. Sebab benda orang lelaki. Lelaki semua suka yang indah. Tapi saya rasa macam ni, kalau tulis yang saya terima teguran encik tu, walaupun yang indah-indah tak perlu panjang juga, sebab boleh jadi orang lelaki akan scroll je. Betul? Betul. Masa kalau yang indah-indah pun make short. Tak, indah dia suka. Dia suka je kalau panjang. Lelaki dia macam ni, dia simple sebenarnya hidup dia. Kalau perempuan tu, ni bukan Ustazah kan, orang lain. Tak, saya baca, saya dengar. Kalau berlaku apa-apa macam apa-apalah, ayat dalam keadaan gembira ke tak gembira, kurang gembira ke, dia suka terima mesej yang simple dan ceria juga. Macam tu. Macam tu. Orang lelaki pun suka. Ya. Lelaki ni makhluk yang istimewa sebab dia ni tak cepat terluka dan cepat merubah luka. Okey. Gitu. Lelaki ni hebat. Oh, Masya Allah. Ya, saya rasa betul lah. Perempuan betul. dia terluka, lambat untuk menyembuh luka. Okey. Oh, orang perempuan mudah terluka dan lambat sembuh luka. Ya. Amboi, sedapnya. Saya rasa mungkin ada betul juga. Orang perempuan mudah koyak, mudah terluka dan lambat pula sembuh luka. Orang lelaki susah terluka dan cepat pula sembuh luka. Betul. Okey, kita bagi. Tepukan gemuruh. Kita bagi kredit tu pada orang lelaki. Marah wanita semua kat saya, tak apalah, marahlah. Tak marah. Sebab itu saya rasa benda betul. Benda saya kena betul, terima. yes. Encik, Benda orang betul. lelaki suka juga Saya ke dipuji? Suka juga ke dipuji? Terbaiklah. Macam tu. Lelaki memang suka dipuji dan suka ditonjolkan. Suka ditonjolkan. Okey, Betul. contoh maksudnya? Contoh macam Depan anak-anak. Depan siapa-siapa pun. Maksudnya Sebab sifat lelaki tu leader, dia ingat walaupun dia bukan pemimpin,
yang sebenar, tapi dalam dunia dia dengan isteri dan keluarga dia adalah pemimpin. Masya Dia Allah. nak ditonjolkan sebagai pemimpin. Okey. Kalau dia dapat penghargaan tu, dia rasa dia lelaki yang hebat. Encik saya dapat tak? Alhamdulillah dapat. Tapi Encik, alhamdulillah dapat. Kenapa dia, tak apalah Encik. Tapi Encik perasan tak? Sekarang selalu saya puji Encik depan anak-anak. Ustazah memang bagus. Saya lalu Tak adalah. Jangan sebut saya bagus. yelah, betul lah, menunjukkan Yelah. satu pengiktirafan tu penting. Apa iktiraf? Pengiktirafan tu. Ya. Ayah, Abi ni bagus. Abi ni, walaupun kisah di sebalik tabir tu tak apalah, tapi depan anak-anak Puji. Puji pasangan. Puji, ya. Puji pasangan. Sebenarnya itu deal kami. Itu antara tip. Itu sebenarnya deal kami. Depan anak-anak, kita kena memuji pasangan. Contohlah, saya puji. Tengok Abi, bagus kan Abi kan? Oh, sebab itulah Umi sayang Abi. Contohlah, Abi ni cerita yang bagus, cerita yang ni sampai anak rasa kagum dengan ayah dia. Sama juga encik suami pun kena puji saya depan anak. Bukanlah puji setiap hari tu apa sekat. Maksudnya menaikkan kredibiliti sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami depan anak-anak, dan suami juga menaikkan kredibiliti isteri dan ibu depan anak-anak. Betul. Jadi anak-anak perlu melihat satu komunikasi yang baik antara suami isteri. Betul. Okey. Dan selalu di samping kita mengiktiraf tu, kita sendiri pun belajar cepat memaafkan. Ya. Ya. Lepas tu antara perkara yang perlu dielakkan, menjatuhkan maruah pasangan depan anak-anak. Betul. Betul. Itu kena elak. Walaupun kadang kita terbuat juga. Contoh Ya. beli-belilah. Dia macam Abi, ikut panggil Abi ni. Abi ni. Tengok anak dah ikut panggil Abi. Ya, sama lirik tu. Tak. Sama. Dalam drama, kita tengok drama Drama, orang lain ya. kan. Okey. Ya, kadang-kadang emosi kan. Kita pun macam, anak pun rasa, Abi sama level dengan dia. Okey. Jadi itu kena elak. Kami pun sentiasa Tapi belajar. bagi saya tu bagus sebenarnya. Dia teguran. Kalau anggap sebagai teguran, kita pun anggap benda tu okay, enjoy lah. Enjoy lah. Kita tak perlu teguris. Teguris maksudnya janganlah serius sangat. Serius sangat. Jadi kadang isteri tu memang macam tu. Dia macam Isteri cepat serius. Dia nak Tak. Dia nak tegur. Sebenarnya nak tegur suami, dia tegur melalui anak. Yeah. So suami tu kena make it positif lah. Kadang-kadang anak-anak Dia jadi terima. penyelamat sebenarnya buat teguran. Kadang-kadang kalau tegur personal depan-depan ni, kadang-kadang pasangan kita, bukan pasangan ni kan, pasangan kita di luar sana, dia suka terima teguran direct ni, depan-depan. Betul. Tak boleh kadang-kadang. Ya, betul. Jadi kita kena beri ruang anak-anak, suasana. Kalau tengok drama-drama sikit, tengok drama tu bagus. Oh, indirect. Indirect. Okey, saya setuju setengah orang lelaki dia lebih suka indirect daripada macam ni. Cik, saya ada nak tegur sikit. Dia terus jadi macam ketakutan, jadi macam pucat, rasa macam tak ada darah. Jadi kadang orang lelaki dia lebih suka indirect. Maksudnya contoh isteri cakap, stoker ni janganlah letak macam ni, bergulung-gulung ni. Umi penat lah. Apa ni, anak pun sama, ayah pun sama. Okey ayat macam tu? Ya. Oh itu okey? Betul, okey. Oh berbeza dengan, encik saya nak cakap sikit pasal stoker ni. Ya. Oh yang tu lagi macam awkward sikit lah. Berat dunia macam dia. berat. Macam lah lelaki suami juga. Kalau dia tegur isteri yang suka berleter, dia jangan kata, saya tak suka lah awak berleter macam ni. Dia kena pergi pada anak-anak. Abi, bila pagi-pagi nak tengok semua katil kemas, kemudian semua dah siap mandi, semua ready, apa semua baik, contoh macam tu. Buat kuat-kuat sikit biar pasangan isteri dengar. Contohlah. Okey, saya faham encik suami ni kadang-kadang dia nak tunjuk bahawa dia pun bingit dengan saya membebel anak-anak suruh kemas katil. Sebab sebelum pergi sekolah dia orang kena urus semua, kemas katil, dia orang kena basuh apa yang patut. So kadang-kadang dia cuba bebel tapi anak-anak semua akan jawab. Anak kami 7 orang 6 orang dekat rumah, seorang SPM dekat asrama. Subhanallah, tuan-puan sekalian, encik suami dia akan peli saya balik. Dia buat bebel dan semua anak akan kata, Abi tak jadi, Abi tak jadi, Abi tak payah. Sebab suami saya akan gagap-gagap bila bebel. Dia tak akan lancar, lepas tu dia hilang kosakata. Saya kalau bebel pada anak, tersusun. Dah banyak cabang banyak dia. cabang. Dahsyat. Dan menyentuh semua. Perempuan. Dan encik suami pula dia akhirnya ulang perkataan sama. Pasal anak kata, dah Abi tak payah bebel. Tak sedap, biar Umi yang bebel. Gitu. Saya faham. Jadi itulah perempuan antara makhluk yang ajaib. Unik. Jadi
bagi orang lelaki, terimalah kelebihan yang ada pada isteri dan kekurangan, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Isteri juga terimalah kekurangan dan kelebihan, sebab Allah menjadikan al-insanu la yakhlu anil khati'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada salah dan juga kelupaan, kelalaian, kesilapan, kerana Allah sentiasa nak beri kita ruang dapat pahala memaafkan, bertolak ansur, menerima seadanya. Masya Allah. Jadi perkara tu penting tuan-puan sekalian. Ya, ada yang kata saya dah penat bebel. Orang perempuan memang akan sebut saya dah penat bebel, tapi dia bebel lagi. Ya. Dan dia akan berterusan membebel. Ya. Jadi tuan-puan sekalian, ada orang kata sampai penat ustazah nanti kita berhenti. Saya tak tahulah betul ke akan berhenti. Boleh jadilah akan berhenti bila dah tak ada benda yang nak dibebelkan. Contoh. Jadi kadang-kadang saya nak bagi tips yang terakhir tuan-puan sekalian, antara doa yang perlu kita amalkan sebelum membebel. Kau dapat buat. Kadang bebel tu datang spontan. Ataupun jadikan je amalan doa ini setiap kali lepas solat. Doa apa? Doa Nabi Musa AS yang dirakam di dalam Al-Quranul Karim. Saya kalau nak bercakap dengan suami pun kadang saya baca doa ni dulu. Sebab tu encik macam terpegun bila saya bercakap. Ya, betul. Kadang encik rasa, encik perasan tak bila saya cakap dengan encik macam betul juga apa yang aku cakap ni. Encik baca doa tak sebelum nak cakap macam ada benda berat dengan saya? Kadang-kadang ada, kadang tak. Saya sebab rasa Ustazah akan ada balasan tu, dia punya jawapan balik tu lagi power daripada saya. Ya. Jadi saya rasa saya mati akal. mati akal dan kurang bercakap. Mati kutu. Tapi kalau lelaki kurang bercakap satu hari tu dia tak pelik Ustazah. Ya. Kalau perempuan tak membebel satu hari, Ya. tak bercakap satu hari, tak meluah satu hari, ada juga hari saya tak bebel encik. Bukan setiap hari lah saya nanti bebel. saya nak ingat hari apa, bila. Ya. Tapi bebel tu bebel yang perlu Tak, maksud kan? saya kalau perempuan tu berhenti membebel, Bukan bercakap. itu tandanya apa Ustazah? Oh, maksudnya senyap itu lagi membimbangkan daripada isi itu bercakap. Tapi saya encik bebel yang bagus kan? Mendidik bebel, bukan bebel encik, bebel anak-anak. Anak 7 orang tuan-puan sekalian. Ada anak kecil, ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Ada banyak tak benda yang kita nak nasihat-nasihat, cakap-cakap pada anak? Of course ada. Okey. Baik tuan-puan dan Allah sekalian, doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Nabi Musa alaihi salam. Doa apa? Bismillah. Okey, kisahnya begini. Apabila Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan dakwah ataupun untuk pergi bercakap dengan Fir'aun. Bukan bercakap dengan anak, bukan bercakap dengan suami ni, bukan bercakap ni. Ni bercakap dengan Fir'aun. Yang mana siapakah hubungan Nabi Musa dengan Fir'aun? Fir'aun itu ayah angkat. Ayah angkat Nabi Musa AS. Dan Fir'aun itu apabila berlakunya peristiwa yang mana akhirnya Nabi Musa ini menjadi Nabi, menjadi musuh ketat, musuh utama dan menjadi target untuk Fir'aun membunuh. Tiba-tiba, bukan tiba-tibalah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dan bercakap dengan Fir'aun. Lalu Nabi Musa AS ni berkata kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya, Ya Allah, bolehkah, maksud Nabi Musa meminta dengan Allah supaya nak mengajak adik-beradiknya, abang ke adik iaitu, Ya Allah, aku ingin membawa saudaraku Harun ni abang ataupun adik, tapi adik-beradik lah, Nabi juga, saudaraku Harun untuk bersama. Kerana apa? Kerana Harun itu lebih lancar percakapannya daripadaku. Subhanallah. Kemudian maksudnya, okey, Nabi Musa pun bercakap, Alhamdulillah, maksudnya cakap pun baik, tetapi yang lebih lancar bercakap, yang lebih mahir bercakap, yang lebih kita panggil cakap tu lebih, mungkin lebih tersusun ke, lebih pandai menyampaikan perkataan adalah Harun, Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Musa dipintakan Allah, tapi Nabi Musa minta ditemani oleh adik-beradiknya yang bernama Nabi Harun. Allah membenarkan, namun Allah berikan ilham kepada Nabi Musa untuk berdoa. Apakah doa Nabi Musa alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Itu ayat Al-Quran. Apa maksud dia? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah,
Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah bagiku sadri, dadaku. Wa yassirli, dan permudahkanlah bagiku amri, urusanku. Wahlul uqdatan, bukakanlah belenggu min lisani, yang mengikat lidahku, yafqahu qawli, agar dia memahami perkataanku. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita selalu dengar doa ini kan, nak mula belajar, nak mula mengajar, menuntut ilmu, baca doa ni. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassirli amri, permudahkanlah bagiku urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli, agar si dia memahami perkataanku. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita nak bincang sesuatu benda dengan suami, mulakanlah doa ni. Sebab boleh jadi kalau kita tersalah cakap, tersalah pilih perkataan, suami salah faham. Daripada nak cakap elok, jadi gaduh. Suami pun sama, kalau nak cakap sesuatu dengan isteri, baca doa ni supaya apa yang sebenarnya nak disampaikan sampai dengan baik, dan isteri boleh terima dengan baik, dan isteri boleh mendengar dengan baik. Penting sangat. Seorang ibu ayah perlu beramal dengan doa ni. Kalau boleh, nak balik rumah tu, on the way dah baca dah doa. Betul. Ataupun sebelum kita nak nasihat anak-anak, okey Umi nak, jom jumpa kejap, Umi nak cakap sikit. Jangan terus cakap, baca dulu doa ni. Tak baca depan-depan anak pun tak apa. Kan pelik pula. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey Umi nak cakap sikit, nak bebek. Mungkinlah tak, macam tak macam ni. Dia macam tak nice. Bukan tak nice, macam okey. Saya salah. Doa ni yang hebat. Pergi office pun kena baca doa ni sebenarnya. Betul. Sebelum meeting, pengerusi meeting, betul, ahli mesyuarat, semua kena baca doa ni. Sebab kadang-kadang bos kata, okey, saya nak dengar penjelasan awak. Tapi tadi tak mula dengan doa. Jadi bila dia bagi penjelasan, dia sebenarnya nak bagi penjelasan lain, tapi dia salah penjelasan. Ya. Dia salah cakap. Bos pun jadi marah. Pelajar nak present pun. Ya, pelajar nak present. Maksudnya ini adalah doa untuk communication skill, the best communication skill. Dan kita sentiasa perlu communicate. Semua orang sentiasa communicate. Tak ada orang yang hidup dia, saya tak ada komunikasi, hidup seorang-seorang. Tak ada. Tarzan pun dia communicate dengan beruk. Ya, maksudnya tak ada manusia yang tak ada communication. Communication is key. Communication adalah kunci kepada semua perhubungan dan semua urusan. Communication is skill. Sebab itu, siapa yang nak ada communication yang bagus, dia bila berborak, bila dia berbincang, bila dia bercollaborate, bila dia mesyuarat, bila dia berurusan, orang senang, orang mudah nak terima. Amalkanlah doa ni selepas setiap kali lepas solat ataupun setiap kali sujud yang terakhir, sebab ia doa daripada Al-Quran. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Why orang yang nak bercakap kena lapang dada? Why Nabi Musa dia minta dilapangkan dadanya? Supaya diberikan ketenangan, keteguhan hati bila nak bercakap ni. Lepas tu supaya urusan dia nak dakwah ini dipermudahkan. Lepas supaya belenggu lidah. Sebab itu ada orang yang selalu jumpa saya, anak speech delay, saya kata baca doa ni supaya lidah dia yang terbelenggu tu dibuka oleh Allah. Anak speech delay contohnya, anak kami kebanyakannya speech delay. Orang memang, ada orang anak 2 tahun tak pandai cakap, dah risau. Anak kami kebanyakannya 4 tahun baru boleh bercakap. Dan ada anak 5 tahun tak boleh cakap lagi, 6 tahun barulah lancar sikit. Anak kami hampir semua speech delay. Dia orang cepat jalan tapi lambat cakap. Seorang je cepat cakap, siapa? Fatimah yang bongsu ni je, macam adik-beradik semua, Fatimah dah pandai cakap lah 3 tahun. Sebab semuanya ni. Tetapi saya bukan nak meremehkan pergi jumpa terapis. Siapa nak jumpa terapis silakan. Tapi kami tak bawa anak jumpa terapis. Mungkin kami bukanlah ibu bapa yang bukan nak kata concern macam mana, tak pergi jumpa terapis. Kita tak remehkan terapis. Terapis is bagus dan anda nak bawa anak jumpa terapis silakan. Cuma amalan kami ialah masa tu baca doa ni lah. Letak kat dada anak tu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayat berapa? Surah Taha ayat 25 28. 26 26 28. 2 ayat. 3 ayat. 26 27 28. Itu panjang sangat. Betul.
Ya, tapi doa Rabbi syrah li sadri tu, okey Encik, betul. Encik buka jap, kita akan tengok cerita saya tu memang Allah sebut di dalam, Allah rakam dalam Al-Quran. So, tipsnya adalah supaya komunikasi kita dengan suami lebih baik, komunikasi suami dengan isteri, pasangan. Tuan-puan sekalian, banyak penceraian berlaku, banyak krisis sampai jadi konflik, jadi krisis sebab masalah komunikasi. Isteri tak faham apa suami cakap, suami pun tak faham apa isteri cakap, masing-masing bila nak bincang jadi gaduh, tak boleh nak sampaikan isi hati, berlaku banyak salah faham dalam komunikasi. Ibu dengan anak pun ada banyak masalah komunikasi. Jadi inilah doa yang terbaik untuk kita mempunyai komunikasi skill yang berhikmah. Dan tuan-puan sekalian, insya-Allah bila seorang ibu beri nasihat pada anak, kalau mula doa ni, dia orang kata mulut jadi masin ataupun anak jadi tunduk. Kan kadang ibu-ibu ni kata, ustazah saya penat dah nasihat anak. Mesti ada jawapan dan anak ni Masya Allah betul lah. Dan dia kata anak ni menjawab je. Saya kata makcik, ibu, puan, amalkan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sebab puan nak sampaikan dakwah pada anak, puan nak sampaikan dakwah pada suami, bacalah doa sebagaimana doa Nabi Musa ketika nak berdakwah kepada Fir'aun. Sebab apa? Lidah kita ini hanya perantaraan saja. Tetapi siapa yang akan buka pintu hati? Allah. Pintu hati orang yang mendengar tu Allah saja yang memegang dan Allah yang buka. Sebab itu kena minta tolong dengan Allah. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassir li amri, pemudahkanlah bagiku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku, yafqahu qawli, agar dia memahami perkataanku. Sangat indah. Doa tu straightforward sebenarnya. Okey, kita tengok ia adalah kalau kita tengok daripada surah Taha ayat 24 lagi. Apakah firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah perintahkan pada ayat yang ke-24, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Kemudian berkatalah Nabi Musa pada ayat yang ke-25, qala, siapa berkata? Nabi Musa berkata, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah belenggu yang mengikat lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti. Yafqahu qawli itu mereka, agar mereka memahami perkataanku. Wa ja'al li waziran min ahli. Itu bukan doa dah tu. Saya nak sambung cerita yang Nabi Musa minta supaya Allah jadikan Nabi Harun tu sebagai teman. Wa ja'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku. Haruna akhi, iaitu Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Wa ashikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Kai nusabbihuka katsira, supaya kami bertasbih kepadamu yang banyak. Wa nazkuruka katsira, dan kami berzikir kepadamu yang banyak. Subhanallah. Nampak tak tuan-puan dimati Allah sekalian? Nabi Musa minta dengan Allah supaya jadikanlah Haruna akhi, iaitu Nabi Harun saudaraku, sebagai teman untuk menguatkan dan mengukuhkan dakwahnya kepada Fir'aun. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi cantik sangat perbincangan hari ini. Kuliah kita adalah berkaitan dengan pengurusan cinta kasih sayang, konflik ataupun krisis rumah tangga. Dan kita sudahi dengan satu tips ataupun satu doa yang boleh jadi ada di kalangan kita, selama ni saya hafal doa tu tapi tak tahu apa maksud. Saya hafal doa tu masa sekolah dulu. Doa tu dibaca sebelum belajar, tapi tak tahu pula kisah doa tersebut. Jadi tuan-puan sekalian, anda nak interview ke, anda nak apa-apa, sebenarnya kalau kita jadikan doa ini sebagai doa harian, setiap kali lepas solat baca, ataupun sujud. Saya suka membacanya waktu sujud. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebab doa tu bukan untuk lidah je, tapi tengok dua ayat yang pertama. Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku ya Allah, tengah sesak dada, tengah sedih, tengah kecewa, tengah duka cita ni.
Tengah susah hati ni dada kita jadi sempit. Bila kita baca Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, pemudahkanlah segala urusanku. Banyak urusan kita hari-hari, urusan jadi ibu, urusan jadi isteri, urusan suami, urusan kerja, urusan dakwah. Ya Allah pemudahkanlah urusanku ya Allah. Jadi dua doa terawal tu pun doa yang kita sangat perlu tuan-puan sekalian. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih daripada saya. Encik ada permintaan tadi tu. Macam mana cik? Tunaikanlah sikit. Next time. Jadi minta maaf tetamu kita hari ni dia kata mungkin sebab dah banyak dah dia bercakap, jadi next time untuk siapa yang peminat encik suami lagu-lagu dia. 100 orang saya nyanyi lah. Kalau 100 orang kata nak ustaz nyanyi. Qabil tu ijazah. Ya. Ada orang dia suka untuk menerima ijazah, maka bolehlah ya. Walaupun saya tak biasa sebenarnya. Jadi macam mana ya? Bolehlah kalau nak sebut amalan ini diijazahkan. Amalan bacaan Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli diijazahkan untuk diamalkan. Barakallah. Sebab ada yang nak secara rasmi amalan tu dikata nanti ada ikatan dan ia lebih kuat untuk istiqamah, iaitu kemudian disebut qabil tu, ya kami terima amalan tersebut. Dan amalan ini tanpa diragui sebab ia sumbernya daripada Al-Quranul Karim. Cuba baca sujud yang terakhir ataupun sebelum bagi salam. Kalau kita tak boleh nak sujud lama sebab pening ke apa ke, sebelum bagi salam, innaka hamidum majid, jangan bagi salam lagi, baca doa ni, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, barulah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Sebab ini doa yang hadis sahih, waktu yang mustajab doa ketika dalam solat dua waktu, iaitu ketika sujud dan juga ketika selesai bacaan tahiyat akhir sebelum bagi salam. Itulah dua waktu paling mustajab doa, iaitu dalam solat. Jadi kalau tak dapat waktu sujud, terlupa, baca sebelum bagi salam. Jadi daripada saya, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Subhanallah, perkongsian kisah dan cerita kami tadi tu mudah-mudahan ada ilmu lah yang tersirat. Bukan saja-saja kisah cerita tu, sebab ada perkara-perkara yang boleh jadi panduan kepada orang muda insyaAllah, dan juga kepada ibu bapa dalam menguruskan hal anak-anak yang ada bercinta ataupun anak-anak yang sudah bertunang. Jadi ibu bapa kena take part sebenarnya. Jangan biarkan saja anak itu menguruskan cinta dan dalam tempoh bertunang. Kena banyak nasihat dan kena banyak guideline daripada ibu bapa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik suami pula. Kata-kata akhir. Alhamdulillah, satu perkongsian bagi saya untuk diri kami sendiri, untuk saya sendiri, bagaimana kita cakap tentang sabar, maka kita kena tunjukkan kita adalah seorang yang penyabar lepas ini, lepas kita berkata-kata. Ini ujian berkata-kata kan. Saya takut sebenarnya bila berkata-kata kita tak mampu laksanakan daripada kata-kata kita itu. InsyaAllah moga kita menjadi pasangan yang lebih sabar lah, insyaAllah. InsyaAllah. Kemudian pandai menguruskan setiap konflik-konflik yang mendatang. Kita bukan jaga keluarga kita sekarang, kita menjaga keluarga ramai orang, staff-staff di luar sana kan. Jadi cabaran juga. Ustazah juga adalah satu ikon ataupun satu jadi menjaga masyarakat juga. Besar tanggungjawab ustazah. Jadi insya-Allah moga-moga benda tu boleh mendatangkan lebih kuat, jiwa dilapangkan betul-betul dengan doa tadi, insya-Allah. Lebih besar jiwa je, lebih kuat, diberikan ketenangan dan kesabaran dalam perjalanan. Semoga hubungan ini lebih rapat, lebih berkasih sayang hingga ke syurga, insya-Allah. Kita doakan juga dan kita doakan semoga semua di luar sana lebih bahagia, lebih tenang, dan kita kena praktik apa yang kita belajar hari ini. Kami pun akan praktik tentang pillow talk, tentang topik nak bincangkan tentang semasa pillow talk, kemudian cara kita nak berkomunikasi, insya-Allah kita tambah baikkan. Jadi rasa kita kena buang sikit-sikit ego je, kita terima pandangan teguran, insya-Allah benda tu lebih smooth dan lebih mudah untuk kita lalui bersama-sama. Dari sudut komunikasi tadilah, kadang-kadang ada lelaki dia tak boleh, tapi dia kena cuba untuk membolehkan diri dia lebih banyak bercakap, lebih banyak mendengar. Mungkin ada orang tak faham pillow talk. Pillow talk tu maksud dia? Pillow talk ni kita berbual-bual. Kalau dari segi bahasa? Berbual-bual sebelum tidur. Pillow talk. Apa pillow maksud? Talk cakap bantal. Bantal bercakap. Maksudnya masa kita dah nak tidur,
kena ada perbualan sweet ataupun perbualan ringan, ataupun boleh juga muhasabah untuk menutup hari tu. Ya, supaya hari tu ditutup dengan baik, supaya esok adalah hari yang baru. Ya, betul. Supaya cerita hari ini, kisah hari ini, kesedihan ke kelukaan hari tidak dibawa pada besok. Alhamdulillah dah 2 million. Terima kasih Masya semua. Allah, 2 Terima kasih million. di FB. Terima kasih kepada Excellent. Sorry Encik, saya pinta Encik. Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Terima kasih semua. Terima kasih yang bagi gift non-stop. Terima kasih sahabat-sahabat di Muka Buku yang tak berhenti bagi komen-komen yang terbaik, yang bagi emoji, yang bagi komen. Tadi view 9k. Betul, kita pecah rekod view 9,000 tadi, Masya Allah. Kemudian view kita semua hari ni lebih kurang 9, 10, 11, lebih kurang 12,000. 12,000, Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih juga sahabat di IG, di TikTok dan semua komen-komen dan yang menyebarkan. Semoga mendapat manfaat. Terima kasih kepada Excellent Pejuang Dakwah Cyber XPDC kerana anda sentiasa istiqamah menyebarkan amal makruf dan nahi munkar. InsyaAllah. Okey. Nyanyi lagi kali Okey. Sebab 99 orang je minta. 99. Okey, Encik Suami kata 99 orang je kata nak ustaz nyanyi. Jadi tak cukup 100 orang. Okey. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis ini. Terima kasih semua support untuk hari ini dan insya-Allah kita pengumuman. Esok kami akan pergi ke Singapura. Kepada warga Singapura, kita akan jumpa di Expo Hall. International Expo Hall. Singapura. Esok satu hari bulan. Esok petang. Okey, saya akan berada di, nantilah tengoklah makluman tu. Jadi warga Singapura sila cari maklumat. Saya akan berada 2 hari. Ada 2 ataupun 3 slot saya. Dan saya ada juga di pentas. Kemudian esok dah ke hari Sabtu, bermula 1 Disember hari Sabtu ya? Ya. Esok juga hari ni last. Tak, untuk pesta buku. Pesta buku dia bermula 1 Disember. 1 Disember. So saya juga akan berada 3 kali di pesta buku antarabangsa Selangor. Pesta buku antarabangsa Selangor. So kami ada buka bus karya Ustazah Asma Harun. Tolong carikan bus tersebut, support bus kita. Kemudian saya akan berada di bus 2 kali dan saya akan ada di pentas utama 1 kali. So boleh tengoklah tarikhnya. Itu saja. Kita tangguhkan majlis dengan tos. Ramai minta? Tak apa. Esok. Okey, Masya Allah. Ramai pula yang minta. Cik, nak nasyid. Esok 1 Disember. Esok 1 Disember. Cik, saya takut diorang tak boleh tidur. Mana yang nak ada urusan dah nak berlalu, silakan. Saya rasa Encik kena tunaikan sebab Encik dah cakap daripada awal. Saya tahu ada orang nak cepat ada urusan. Anda boleh undur diri, saya faham. Ada kerja apa semua. Tetapi sebab mungkin esok tidak ada lagi bagi kita. So, Cik kena tunaikan. Lagu apa Cik? Lagu apa dia orang nak ni? Sebut je Cik. Nasyid apa? Berkenaan dengan rumah tangga. Rumah tangga? Tak ya. Lagu kematian. Lagu kematian. Tak. Itulah ini bukan happening. Lagu apa dia nak, saya tak tahu lagu apa ni. Lagu apa Macamlah boleh semua Encik ni. Saya rasa saya baca lirik, bukan nyanyi, saya baca lirik. Ya, dia pembaca lirik ya. Tapi dia buat berlagu sikit dengan lagu dia sendiri. Suami saya bukan pecah rekod, tapi dia pecah lirik. Tuan-tuan kena terima seadanya. Saya dah terima dia daripada sejak awal. Kalau dia nyanyi tu, saya akan tetap puji, sedap apa semua, supaya dia terus rasa confident dengan suaranya. Saya lagu lama lagi UKIS lah. Okey. Dijemput pulang. Baik, Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kita membesar dengan lagu-lagu ni dulu kan. Betul. Masa remaja. Ya. Satu lagu daripada UKIS, Dijemput Pulang. InsyaAllah. Lagu nasihat lah. Ya, Encik perlu minum air sikit. Tak perlu. Kurang-kurangnya tak teruk sangat Encik minum air sikit. Tak apa, dah teruk. Biasa dah teruk. Dah biasa teruk. Okey, baik. Di dalam hidup kita seharian ada persamaan keinginan mencari harta sebanyak mana masa terdaya. Bila mentari menyuluh bumi, kita pun bangkit dari mimpi, menyambung semula pencarian yang
terhenti semalam. Kepuasan terpancar jelas bila yang dimimpi terbukti. Dengan kekayaan yang dimiliki masih tidak lagi mencukupi. Memang begitu sikap manusia. Tidak puas dengan yang ada, seolah harta di dunia bisa bawa ke sana. Kita terlupa harta yang nak dibawa. Amalan seharian itu yang mesti harus di hati. Sudah terlewat bila tubuh terbujur kaku, tidak berfungsi. Di saat itulah terlihat semua di mana tempat kita. Masya Allah, Allah Akbar. Mendayu-dayu. Okey, last kali Encik. Harus diingat, kita hanya musafir yang didatangkan hanya sementara, menghunikan alam dan pasti akan dijemput untuk pulang. Dijemput pulang. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah tuan-puan sekalian. Subhanallah, bagi saya Encik Suami boleh dinobatkan penyanyi kedua lah Malaysia selepas Alif Syukri. Kan Alif Syukri penyanyi pertama, penyanyi kedua. Ini dalam lingkungan yang pecah lirik. Okey. Okey, yang kalau ikut lirik Datuk Siti lah kan. Yang dalam kumpulan pecah lirik, saya rasa mungkin Encik yang pertama kot, Alif Syukri yang kedua. Gurau-gurau ya. Datuk Ali jangan marah. Okey, tuan-puan sekalian, yang penting lagu itu sebenarnya ada makna yang mendalam berkenaan dengan dunia yang akan ditinggalkan. Jadi lagu lama-lama ni kadang bagus lirik dia. Ada banyak yang bagus. Dia ada beri pesanan tentang ramai, okey kan, boleh terima kan. Okey, jadi memberikan kita peringatan dunia ni akan ditinggalkan. Bersederhanalah kita. Boleh cari kekayaan, tetapi bukan dihimpun kekayaan, tetapi kekayaan perlu dikongsikan untuk terutamanya menyumbang kepada Islam, menyumbang kepada dakwah dan juga membantu orang yang susah. Jadi carilah kekayaan untuk membina kekayaan di akhirat. Tetapi jika kita memilih untuk hidup yang sederhana, maka sederhana juga untuk akhirat. Sebab tak semestinya orang hidup yang sederhana dikatakan orang yang tak duniawi. Dan jangan dikatakan orang yang mengejar kaya itu orang yang duniawi. Kerana tengok bagaimana dia hidup, bagaimana dia menguruskan kehidupan, sama ada kaya atau sederhana ataupun susah. Kerana ketiga-tiga kehidupan itu akan dibawa ke akhirat, insya-Allah. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf daripada kami, salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita tutup majlis yang tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Encik kejap. Dia orang kata suara ustaz sedap. Ikhlas ke? Maksudnya suara ustaz okey, cuma perlu dilatih. Terima kasih ya. Saya sebenarnya rasa suami saya suara dia sedap. Maksudnya okey kan? Kalau dia buat album, ada orang nak beli? Ada nak beli ke kalau dia buat album? Okey, jangan tanya soalan tu. Encik, tutup. Tutup lah. Tutup Encik. Bila saya kata saya puji, dia terus duduk balik. Dia punya excited. Sebenarnya dia orang puji tu menghargai Encik. Ya, faham. Encik tak payah buat album. Saya takut membazir je. Habis kos je. Okay. Akhirnya kena bagi percuma pun orang tak nak Encik. Faham. Okay. Oh, beli. Faham.